Apex Chess Academy. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Baik, tengok medal ni berkilat-kilat sangat cantik. Ini merupakan medal chess puzzle challenge yang kita buat pada tahun 2023. Jadi kepada pengumpul-pengumpul medal sekalian, kalau nak dapat medal catur yang cantik, nak buat koleksi, nak gantung dekat mana-mana, boleh sertai cabaran chess puzzle challenge ni. Jadikan ia sebagai azam tahun baru korang untuk tahun ini. Baik, jadi siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan medal yang cantik ni, medal limited edition ni, kita tak buat dah lepas ni, ini sahaja yang ada. Bolehlah daftar di link yang saya letak di dalam deskripsi dekat bawah. Semoga berjaya. Tarikh tutup adalah pada 31 Januari 2023. Baik, hari ini saya nak bawa korang semua untuk tengok satu game yang saya rasa sangat banyak taktik-taktik yang boleh ditemui dalam game ni. Sangat menarik. Ini merupakan game yang telah dimainkan oleh GM Arjun Erigaisi dari India. Baik, kenapa? Apakah masalah dengan negara India? Kita semua tahu India ni merupakan satu negara yang banyak mengeluarkan GM pada masa sekarang. Untuk sebagai contoh, GM Arjun ni merupakan GM yang ke-54 dari India. Macam mana diorang boleh melahirkan banyak GM daripada negara India? Ini saya tak tahu. Ini kita kena siasat makan apa dia orang ni jadi pandai macam ni. Baik, ini merupakan game daripada GM Arjun Erigaisi menentang GM Shahryar Mamedyarov. Kepada yang tak tahu, Arjun Erigaisi ini merupakan pemain remaja baru berumur 20 tahun dari India dan merupakan champion ataupun juara kebangsaan buat masa sekarang dari negara dia, menentang GM Shahryar Mamedyarov, merupakan seorang legend, pemain nombor 1 dari Azerbaijan, dan dia juga memegang rekod sebagai pemain ke-6 yang mempunyai rating tertinggi di dunia dengan rating 2820. Jadi sememangnya sangat-sangat hebat kat situ. Okey, ini merupakan game yang diambil dari kejohanan FIDE Rapid Chess Championship yang baru saja melabuhkan tirainya beberapa minggu yang lepas. Ini merupakan final round, pusingan terakhir. Jadi jom kita tengok game ni. Kat sini putih dimainkan oleh GM Arjun Erigaisi menentang hitam yang dimainkan oleh GM Shahryar Mamedyarov. Putih memulakan dengan pawn ke D4. Kita ada knight ke F6, bishop F4. Ini merupakan opening London system. D5, E3 dan seterusnya. Satu gerakan yang jarang dimainkan dibuat oleh Mamedyarov dengan bishop ke G4, terus menyerang queen kat situ. Permainan diteruskan dengan queen ke D3 dengan idea untuk mungkin keluar ke B5 dan seterusnya, cuba membuat check dan menyerang pawn B7 pada masa yang sama. Jadi sebab itulah queen C8 dimainkan untuk mengawal pawn di B7. Kita ada C4 oleh putih, E6, knight ke C3, bishop B4, knight ke F3. Kat sini semestinya bishop boleh memilih untuk makan knight dengan bishop makan knight F3. Tapi selepas pawn G makan bishop F3, kita dapat tengok putih mempunyai pawn yang menuju ke arah tengah dan juga mempunyai file G yang boleh diletakkan rook kat situ dan cuba untuk menyerang king hitam. King putih pula bila-bila masa boleh untuk membuat castling panjang. Jadi sebab itulah kat sini tidak bagus untuk bishop memakan knight F3. Kat sini hitam memilih untuk membuat castling 0-0. Kita ada A3 menyerang bishop, jadi bishop kembali ke D6, knight E5, seterusnya bishop ke F5 menyerang queen, queen lari ke D1 dan kita ada pertukaran pawn dengan pawn D makan pawn C4, bishop makan pawn C4, rook D8. Kat sini kita ada queen E2 dan kali ini kita ada pertukaran piece dengan bishop makan knight E5 diikuti dengan pawn D makan bishop E5 sambil menyerang knight. Jadi kat sini knight F melarikan diri ke D7 dan barulah putih ataupun Arjun membuat castling 0-0-0. Kita dapat tengok kat sini ini merupakan castling berlawanan arah. Jadi siapa yang cepat untuk menyerang, dialah menang. Baik, permainan diteruskan dengan knight pergi ke B6. Dibalas oleh putih dengan pawn ke E4 menyerang bishop. Bishop mengundurkan diri ke G6. Bishop A2 dimainkan.
kita ada knight C6, bishop ke G5 menyerang rook. Pertukaran rook pula berlaku dengan rook makan rook D1, diikuti dengan rook makan rook D1. Seterusnya H6 menyerang bishop, bishop lari ke H4, dan kat sini hitam telah membuat keputusan untuk knight makan pawn E5. Baik, kat sini kalau korang perasan, rook boleh pergi ke D8 dan seterusnya membuat fork menyerang king dan juga menyerang queen. Tapi ini tidak dimainkan sebab apa? Okey, kita tengok kat sini, kalau rook pergi D8 membuat check, queen perlu makan rook D8 tu, dan selepas bishop makan queen D8, rook boleh makan bishop D8. Dan kat sini kita tengok sebenarnya hitam telah menukarkan queennya untuk mendapatkan rook dengan knight menentang seorang queen. Jadi ini sebenarnya tak ada masalah sebab hampir kesemua piece hitam kat sini mempunyai posisi yang bagus. Baik, jadi sebab itulah selepas knight makan pawn E5, rook ke D8 tidak dimainkan oleh Arjun. Sebaliknya, dia terus membuat serangan dengan tolakan pawn ke F4. Kat sini kedua pemain telah mempunyai masa yang sedikit lebih kurang 3 minit seorang, jadi sudah semestinya masa tak banyak untuk berfikir panjang. Okey, kita tengok seterusnya, knight melarikan diri ke C6 dan kita ada G4. Arjun memulakan serangannya ke arah king hitam kat situ. F6 dimainkan, kita ada E5. Seterusnya pawn F makan pawn E5, tapi kat sini Arjun Erigaisi tidak memakan balik pawn E5 tu. Sebaliknya dia membuat tolakan pawn ke F5, cuba untuk menyerang dan memecahkan lagi kubu hitam. Kita ada bishop lari ke F7 dan sekali lagi tolakan pawn dibuat dengan pawn pergi ke F6. Pawn G5 dimainkan kat sini. Baik, dalam posisi ini membuat sacrifice dengan bishop makan pawn G5 ini merupakan satu gerakan bagus. Sebab apa? Sebab selepas pawn H makan balik bishop di G5, queen boleh pergi ke E3 dan kita dapat tengok queen akan makan pawn G5 dan sambil menyerang king. Dan kat sini sebenarnya kedudukan king tu sangat-sangat bahaya dan kelebihan berpihak kepada putih. Tetapi semasa posisi ini kat sini kedua pemain macam saya cakap time trouble, tak banyak masa. Jadi putih telah menggerakkan bishopnya ke G3. Baik, permainan disambung dengan knight pergi ke D5. Kita ada bishop makan pawn E5, diikuti dengan queen pergi ke E8. Pawn H4, cuba lagi untuk memecahkan pawn H kat situ. Kita ada rook ke D8 oleh Mehmeddarov, dan kat sini pawn H telah memakan pawn G5, diikuti dengan pawn H makan pawn G5, dan kita dapat tengok file H yang bahaya telah dibuka oleh putih. Jadi apa tunggu lagi? Terus Arjun meletakkan rooknya ke H1. Kita ada bishop ke G6 dan kat sini ini sebenarnya merupakan satu kesalahan oleh Mehmeddarov. Sebab apa? Sebab ada taktik yang bagus yang boleh dibuat oleh putih. Okey, korang boleh cuba pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan yang bagus untuk putih. Silakan. Ya, sacrifice boleh dibuat kat sini dengan gerakan rook pergi ke H8 membuat check. Kenapa ini bagus? Baik, kita tengok kat sini. Sudah semestinya kalau king melarikan diri ke F7, rook boleh makan je queen di E8 dan ini adalah satu kelebihan yang besar lah. Okey, baik, kita kembali ke sini selepas rook check di H8. Kalau king makan rook di H8, F7 boleh dimainkan membuka serangan bishop kat situ. Kita ada discover check kat situ sambil menyerang queen. Jadi kalau knight cuba memakan bishop di E5 pun ini tidak membantu apa-apa sebab queen boleh makan balik knight E5 tu sambil membuat check dan king terpaksa lari ke H7 dan kita ada pawn boleh makan queen di E8 sambil tukar kepada queen, dan selepas rook makan queen E8 kita dapat tengok queen menentang rook. Sudah semestinya putih mempunyai kelebihan yang sangat besar kat situ. Okey, jadi selepas bishop G6 kat sini, rook H8 adalah satu gerakan yang bagus. Tapi kat sini rook ke H8 tidak dimainkan. Sayangnya masa tak banyak, jadi Arjun tak perasan taktik tu. Dia gerakkan queennya ke H2 cuba untuk masuk dan menyerang king ke arah macam ni lah. Okey, jadi apa tunggu lagi? Terus hitam larikan kingnya pergi ke F7. Kita ada queen masuk ke H6. Queen F8 cuba untuk menukarkan queen yang bahaya. Tapi kat sini sekali lagi
putih boleh membuat satu taktik yang terus memenangi permainan ini. Baik, korang sekali lagi boleh pause video ni dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Semestinya sacrifice sekali lagi dengan gerakan Queen makan Bishop di G6 boleh dimainkan check. Baik, kenapa ini bagus? Kita tengok kat sini. Selepas King makan Queen G6, Bishop boleh pergi ke B1 membuat check, memaksa King lari ke F7, Rook boleh masuk lagi ke H7 membuat check, King lari ke E8, Bishop masuk ke G6 dan kat sini tak ada apa-apa yang boleh dibuat selain Queen pergi ke F7 dan selepas itu Bishop boleh makan sahaja Queen F7. Dan kita dapat tengok kat sini putih mempunyai kelebihan satu piece, satu kelebihan yang besar. Namun selepas gerakan Queen F8, sekali lagi Arjun Erigaisi tidak memainkan gerakan kemenangan ini. Sebaliknya dia gerakkan Queen untuk makan pawn G5. Dua kali dia terlepas taktik kat sini. Baik, Mehmedharov meneruskan dengan Queen pergi ke C5 dan kat sini kat sini sekali lagi ada satu lagi taktik yang bagus. Sekali lagi korang boleh pause video ini dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Gerakan yang dimasukkan kat sini ialah Rook pergi ke H7 check, dan ini adalah gerakan yang dimainkan oleh GM Arjun Erigaisi dan terus Mehmedharov resign dan menyerah kalah. Ini kali ketiga dan dia tidak terlepas taktik ini. Baik, mari kita kaji kat sini kenapa gerakan ini bagus. Okey, kita tengok kat sini ya. Kalau Bishop makan Rook di H7, Queen boleh pergi membuat check di G7, memaksa King ke E8 dan seterusnya F7 boleh dimainkan check. King akan lari ke D7 dan F8 boleh dimainkan menukarkan Queen sambil membuat check. King masuk ke C8 dan seterusnya Queen boleh makan Queen C5 dan kita dapat tengok dua Queen di atas papan. Sudah semestinya ini adalah kalah untuk hitam. Baik, kita kembali ke sini selepas Rook membuat check di H7. Apa jadi kalau King cuba larikan diri ke F8? Kat sini putih boleh mainkan Queen ke H6 membuat check. King lari ke E8 contohnya dan Queen boleh makan Bishop di G6 sambil membuat check, memaksa King datang balik ke F8 dan seterusnya ada checkmate dengan Rook pergi ke H8 membuat checkmate kat sini. Jadi sebab itulah selepas Rook pergi ke H7 check macam ni, terus GM Shahriar Mehmedharov menyerah kalah. Baik, ini satu game yang mempunyai taktik yang banyak macam saya cakap dan merupakan antara game terbaik yang telah dimainkan di kejohanan FIDE Rapid World Chess Championship pada tahun 2022. Baik, itu saja daripada saya. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe kepada channel kami. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. X Chess Academy.